Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam pelajaran kita pada hari ini. Hari ini, cikgu akan menerangkan apa itu sistem vertigasi bagi topik reka bentuk sistem vertigasi RBT tingkatan 1. Baiklah, apa yang pelajar akan pelajari pada hari ini? Pertama, pelajar akan pelajari tentang apa itu definisi sistem vertigasi. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis sistem hidroponik. Dan yang ketiga, kita akan tahu juga tentang tujuan menanam secara vertigasi. Baiklah, murid-murid, pernah tak murid-murid lihat gambar rajah yang cikgu tunjukkan kat sini? Dia ada tumbuh-tumbuhan dan ada banyak wayar pada tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi, inilah reka bentuk sistem vertigasi. Reka bentuk sistem vertigasi merupakan inovasi dalam teknologi pertanian. Reka bentuk ini mengambil kira keluasan tanah dan kemudahan untuk tapak penanaman, jenis tanaman yang kita hendak tanam serta iklim dan kos pembinaan. Sebelum itu kita tengok apa dia vertigasi ni. Vertigasi adalah gabungan dua perkataan Inggeris yang mana maksud dia adalah fertilization dan irrigation. Fertilization maksudnya pembajaan dan irrigation bermaksud pengairan. Baiklah, kita lihat bahagian 1 iaitu definisi sistem vertigasi dengan lebih jelas. Sistem vertigasi adalah sebuah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dalam air dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Media tanaman seperti kokopit ataupun sekam padi digunakan untuk gantikan fungsi tanah. Sistem ini juga memerlukan cahaya matahari seperti tumbuh-tumbuhan yang lain sekurang-kurangnya 6 jam sehari untuk proses fotosintesis. Sistem vertigasi ini sebenarnya adalah merupakan satu daripada cabang hidroponik. Hidroponik pula merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. Jadi kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air sebab tumbuhan-tumbuhan ni tak gunakan tanah. Jadi nak dapatkan zat makanan perlu daripada larutan zat makanan. Bahagian kedua kita akan tengok jenis-jenis sistem hidroponik yang ada. Kita pergi tengok hidroponik itu. Apa dia hidroponik? Hidroponik diperkenalkan bagi meningkatkan hasil tanaman di samping ia tidak memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman. Kalau kita lihat bagi individu yang tinggal di kawasan rumah pangsapuri, mereka masih boleh menanam tanaman dengan menggunakan kaedah hidroponik ini. Bagi rumah yang tiada kawasan tanah untuk menanam, jadi boleh gunakan sistem hidroponik ini untuk tanaman. Masih boleh bercucuk tanam. Kita pergi tengok teknik-teknik hidroponik yang ada. Yang pertama adalah teknik aliran cetek. Larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam digunakan untuk menyalurkan larutan air baja ke dalam palung. Palung tu adalah tempat di mana kita letakkan tumbuh-tumbuhan kita. Dan kalau tengok, kita punya akar tu dia terkena pada larutan baja. Kita pergi tengok teknik yang kedua adalah teknik aliran dalam. Teknik ni sama, kalau tengok sama dengan teknik yang sebelum ni. Cuma perbezaannya pada saiz palung. Kalau tengok palung yang ini untuk teknik aliran dalam ni, palungnya lebih dalam, lebih lebar, dan kalau kita lihat dia punya paras air tu, dia akan merendamkan akar tu dengan lebih dalam. Kalau tadi akar kita kelihatan akar tu sikit je kita kena air kan. Tapi untuk yang ini akar tu dia terendam dengan lebih penuh. Berbeza dengan tadi.
Okey, ini adalah teknik yang ketiga iaitu teknik takung. Okey, biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja pada takung. Okey, jenis takung yang digunakan haruslah tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. Kalau kita lihat kat sini, dia tak ada tangki khas untuk alirkan baja, aliran larutan baja. Dia terus je tanam di dalam takung tu. Okey, jadi larutan baja tu akan sentiasa terendam di dalam larutan baja. Okey, ini adalah teknik takung. Dia tak ada tambahan tangki, berbeza dengan yang tadi. Okey, kita lihat teknik yang seterusnya iaitu teknik pasang surut. Okey, kalau murid-murid lihat, teknik ni lebih kurang sama dengan teknik aliran dalam dengan aliran cetek tadi yang kita lihat pertama dan kedua tadi. Okay, cuma perbezaannya, teknik aliran ni dia ada penambahan pada alat pengatur masa untuk mengawal pengaliran larutan baja pada tanaman. Maksudnya air di dalam takungan di atas tu dia tak sentiasa bertakung. Dia ada masa bila air tu dipam naik, kemudian dia akan surut semula mengikut alat aturan masa yang kita dah setkan pada setting masa, pengatur masa tu lah. Okey. Jadi larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. Jadi dia akan sentiasa berkitar air tu. Okey. Okey, kita tengok teknik yang kelima iaitu teknik aeroponik. Okey, nama dia tu nak dekat dengan aeroplane kan? Okey, apa yang obvious dekat sini, yang ini apa yang kelihatan sangat jelas. Okey, akar tanaman kita kelihatan tergantung. Okey, dia tak terkena air langsung, tak terendam langsung akar tu pada larutan baja. Tetapi dia tergantung di udara dalam ruang tanaman, kemudian disembur dengan larutan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut masa yang ditetapkan. Maksudnya akar tu tak sentiasa terendam di dalam air. Dia akan gunakan teknik semburan untuk kenakan akar tu pada larutan baja tu lah. Okey, jadi dia tak terendam. Dia hanya ada semburan sahaja, semburan secara kabus kepada akar-akar tanaman tu. Ini adalah aeroponik. Okay, dan kita lihat teknik yang terakhir iaitu teknik pengairan titis yang juga dikenali sebagai teknik aggregate. Okay, teknik ini paling berkesan kerana bekalan air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut masa yang ditetapkan. Okey, macam mana larutan baja ni dapat terus ke akar pokok? Dia dapat terus dengan menggunakan pen penitis. Okey, ataupun pita penitis. Pen penitis ni akan kita cucukkan ke dalam media tanaman kita dan larutan baja tu akan direct terus terkena pada akar. Jadi ini teknik ni paling berkesan kalau dibandingkan dengan teknik-teknik hidroponik yang lain. Okey, baiklah, kita pergi ke bahagian yang terakhir iaitu apa tujuan kita menanam secara fertigasi ni. Okey, sistem fertigasi ni sangat sesuai untuk tanaman sayuran berbuah. Contoh macam tomato, timun jepun, cili merah, terung melon, strawberry ataupun pokok hiasan. Okey, tanaman tersebut semua merupakan tanaman yang bernilai tinggi dalam pasaran. Jadi kalau nak beli mungkin mahal. Jadi kita boleh tanam secara sendiri di rumah menggunakan kawasan yang terhad pun boleh tanam dah. Kita boleh bercucuk tanam. Okey, ini tujuan yang khusus lah mengapa kita menanam secara fertigasi ini. Okey, pertama adalah untuk mengelakkan tanaman daripada dijangkiti penyakit bawaan tanah yang disebabkan oleh kulat. Okey, itu sebab fertigasi kita tak gunakan media tanaman tanah. Kita gunakan kokopit ataupun sekam padi. Kita tak gunakan tanah. Jadi kita dapat kurangkan penyakit bawaan tanah tu. Okay, yang kedua adalah memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Kenapa?
Okay, lebih mudah untuk kita kawal kita punya tanaman sebab kawasan yang diperlukan tidak terlalu luas. Okay, dan tujuan yang ketiga adalah pemberian baja yang lebih berkesan kepada tanaman. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, kita gunakan pen penitis untuk diletakkan larutan baja tu direct kepada kita punya akar. Jadi pemberian baja tu akan lebih berkesan lah kepada tanaman kita. Okay. Teknologi yang digunakan dalam sistem fertigasi dapat meningkatkan hasil dan kualiti tanaman. Ini memang terbukti kerana rata-rata petani kita akan menggunakan teknik fertigasi ini kerana mereka rasa dia lebih menjimatkan kos dan cara kawalan tu lebih terkawal. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sebab mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Semoga apa yang cikgu share ini dapat memberi manfaat dan kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Bye!